sama balik ya. Kat mana tadi? Khawatir. Wa yattali'u. Itu wa yattali'u ala hawajisid dhamairi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui detikan hati, wa harakatil khawatiri, dan lintasan pada khatir hati tu, gerakkan lintasan hati. Tuhan tahu. Tak masuk ya? Ha? Tak masuk. Tak masuk lagi. Payah ni. Oh, nampak pula kan? Masuk dah, dah. Masuk dah? Dah dah? Kat Ana tak masuk gini. Hak baru kau lama? Hak baru? Okay. Wa khafiyati as-sarairi, dan juga rahsia-rahsia yang tersembunyi. Khafiyati as-sarairi, rahsia-rahsia yang tersembunyi. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali rahimahullah. Hak baru ni masuk Kat Ana tak masuk lagi dalam laptop. Yakni anna ilmahu, bahawa ilmu Allah Ta'ala itu syamilun likulli ma'lumin, merangkumi setiap perkara yang maklum. Wa in kana akhfal khafi, walaupun serahsia-rahsia, sehaluh-haluh kadabi bin namlati, seumpama gerak merayapnya kata merayapnya semut, rayapan semut allazi la yakadu yudrak, yang hampir tidak dapat diketahui, tak perasan pun. La siyama, apatah lagi ala sakhrati samma, pada batu keras yang hitam, fil lailati dhalma, pada malam yang gelap. Apatah lagi gitu. Kalau rayapan semut pun kita tak tahu, apatah lagi dia merayap pada mana? Pada batu gelap yang legam, pada malam yang gelap. Fala tudrikuhu hasatul basar, maka tidak mendapatkannya oleh panca indera penglihatan. Kama lam yudrak bihasati ghairiha, sebagaimana tidak dapat diketahui dengan panca indera selain daripada panca indera penglihatan. Dengar apatah lagi, tengok pun tak nampak, dengar apatah lagi. Nampak tak? Okey. Ada. Wa qad qala ba'dul 'arifin, sungguhnya telah berkata sebahagian orang arif billah, fi hadithi, pada hadis, asyirku fi ummati akhfa min dabi bin namli, syirik dalam umatku ini lebih halus tersembunyi daripada dabi bin namli, daripada rayapan semut. Semut merayap, gerak semut. Okey. Aspek tu aspek mana tu? Sebahagian arif billah dia faham hadis ni kat mana? Hadza tazkiyatun lil ummah, ini sebagai satu tazkiyah, pengiktirafan dan pujian bagi umat ini, linafyi syirki anha, pada menafikan syirik daripadanya. Syirik ni bukan benda yang orang umat Nabi secara umum buat, benda orang nak buat halus sangat. Makna nak cari tu payah. Li'anna dabiban namli la yudrak, kerana gerak dan juga merayapnya semut tidak dapat diketahui. Fa akhfa minhu la yujad, maka hak lebih halus daripada itu lagilah tidak. Dia kata akhfa min dabi bin namli. Jadi kalau dabi bin namli la yudrak, fama fauqahu fama akhfa minhu, sesuatu yang lebih lagi tersembunyi daripadanya, la yujad. Seakan-akan itu pujian kepada umat Nabi bahawa
Syirik ni payah. Umat Nabi yang betul lah. Wallahu a'lam. Okay. Wadh-dharru, apa itu dzar? Seumpama tidak didapatkan malu tu adz-dharru fi jawil hawa kan. Adz-dharru huwal ba'ud. Jenis terbang. Ba'ud binatang hak terbang tu lah. Ataupun kita kata habuk panggil juga. Antara makna dzar ni. Wa qila an-namlatul hamra. Ada mengatakan ialah semut merah. Ada juga yang mentafsirkan dzar dengan semut merah. Wa qila ma yadhharu fil haba. Kata sebahagian az-dzar itu apa yang nyata fil haba, pada udara, inda dukhulis syamsi, ketika masuknya cahaya matahari, min quwwatin wa nahwiha, daripada umpama kuwah tu makna lubang dinding dan seumpamanya. Kalau lubang dinding masuk cahaya matahari kan nampak ada habuk-habuk tu, itu dzar. Wakila ghairu dhalik, ada mengatakan selain daripada itu. Pendek kata makna zarah kita pun sebut sekecil zarah. Faham dah tu. Wajawul hawa ma'ala minhu. Ma'ala minhu wa ta'aqqara. Taqa'ara, yang naik dan juga yang turun. Taqa'ara ni makna mendasar. Ala naik dan juga mendasar. Jawul hawa, udara tu naik ke atas ke bawah kan. Wa sawabu hadzal mahalli, yang sebenarnya tempat perbincangan ini, ayyakuna fil kalami ala sam'i wal basar, sesuainya diletakkan pada perbincangan tentang sama' dan basar. Fata'ammalhu, maka hendaklah kamu perhatikannya. Habis. Dekat Ana ni tak start live video is starting, masih gerak begitu. Waktu ada dah. Dekat gini Ana nak stop kan? Dia akan simpan sendiri. Tak? Tu tak tahu. Akhfa. Tak tahu tu. Okey. Wasirru, apa itu sirru? Ma khafiya 'anin nas, rahsia, sesuatu yang tersembunyi daripada manusia. Wa akhfa minhu, maka yang lebih tersembunyi daripada as-sirra wa akhfa kan, yang lebih tersembunyi daripadanya, ma la yudrikuhu ghairu sahibihi, yang tidak mengetahuinya oleh selain tuannya. Kalau rahsia ni benda orang ramai tak tahu, dia mungkin tahu dua orang. Sekabar orang rahsia. Jadi rahsia tu tersembunyi, orang tak tahu. Yang lebih tersembunyi apa dia? Orang tak tahu, dia seorang je. Ma la yudrikuhu ghairu sahibi, sesuatu yang tidak mengetahuinya selain daripada tuan punya. Sekarang ni dia kena rahsia tu kena tok situ dah. Sebab bila pergi ke orang kedua, tiada jaminan bahawa dia akan pergi ke seterusnya. Tak. Kalau tok rahsia dalam FB, orang tu orang tok rahsia dah tu. Saya ingin memberitahu kepada anda satu rahsia. Tok rahsia dah tu. Tu nak heboh lah tu. Aula yudrikuhu, ataupun tidak mengetahuinya illa biharakatin fi nafsihi, kecuali dengan gerak pada dirinya. Makna harakah nafsi, makna dengan idrak dia dalam diri dia. Makna haluhnya perkara itu tidak mengetahuinya kecuali perasaan dan dirinya sahaja. Okay. Wal hajisu, apa maksud hajis? Ma yaqturu fi qalbi, apa yang terlintas dalam hati. Wala yathbutu, tapi dia tidak tetap, dia litah hilang, mari hilang. Wa huwa akhfa harakatin nafsiyah, itu dia gerak harakat dalaman kita yang paling tersembunyi. Hajis lah. Hajisun zakaru. Hajis dengan hajis. Wal khawatiru, khawatir pula, ma yajri fil qalbi minal harakat tu tau. Benda situ ada ming tak? Ada ming. Ada ming. Ming iskan muharrakat tak jadi. Harakat jugalah, sama dengan ni. La'alla sawab
Ha. Apa yang berlaku dalam hati daripada gerak-gerakan. Gerak hati tu. Lintasan hati yang gerak dalam hati. Itu nama khawatir. Wallahu a'lam. Thumma qala rahimahullah, kemudian kata Imam Ghazali, bi ilmin qadimin azaliyin qaimin bi dzatihi. Allah mengetahui itu dengan ilmunya yang qadim, lagi azali, yang ada pada dirinya. Lam yazal mausufan bihi fil azal. Sentiasalah ia bersifat dengan ilmu itu sejak azali. La bi ilmin mutajaddidin, bukan ilmu yang baharu, hasilin fi dzatihi, yang terhasil pada zatnya, bil hululi wal intiqal, dengan menempati pada dirinya ataupun berpindah. Bukan. Sifat itu ada pada diri Tuhan sejak azali lagi, bukan baru terhasil duduk pada diri Tuhan ataupun berpindah kemudian ada. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali anna ilmahu qadimun, bahawa ilmu Tuhan tu qadim, bakin, kekal, ghairu munqati'in, tidak putus, wala mutajaddidin, dan tidak baharu, ia bukan baharu ada, wala mutanahin, dan tidak berkesudahan. Qala fi risalatil qudsiyah, kata Imam Ghazali dalam risalah qudsiyah, lam yazal aliman bidzatihi, sentiasa Tuhan mengetahui dengan zatnya. Ni muta'allaq ilmu Tuhan, zatnya, wa sifatihi, sifatnya, wa ma yuhdithuhu min makhluqatihi, apa yang dia ciptakan daripada makhluk-makhluknya. Lam yahduth lahu ilmun biha, tidak jadi baharu ilmu dengan sebab dicipta makhluknya. Ada makhluk baru, Tuhan baru tahu ke? Tak. Tidak jadi baharu ilmu bagi Tuhan dengan sebab penciptaan makhluk tadi. Bukan? Bukan makna Tuhan buat baru tahu. Tak. Bal hasalat, bahkan telah hasil maklum itu, telah hasil maksyufatan, terdedah dan nyata bagi Tuhan, bil ilmil azali, dengan ilmu Tuhan yang azali. Idh law khalaqalana, kerana law khalaqalana ilman, jika Allah Ta'ala menciptakan bagi kita ilman bi qudumi Zaidin, ilmu pengetahuan tentang datangnya Zaid inda tulu'i syamsi, ketika terbit matahari. Kalau Tuhan beri pada kita ilmu, tahu Zaid ni marinya ketika terbit matahari, inda tulu'i syam, wa dama dzalikal ilmu, dan berterusan ilmu itu kita tahu takdiran, secara takdir, hatta tala'ati syamsu, sehingga terbit matahari sungguh. Matahari tak terbit lagi, Tuhan beri dah kita tahu Zaid akan datang ketika terbit matahari, dan ilmu itu ada, kita tahu matahari tak terbit lagi, dan berterusan kita tahu sehingga terbit matahari. Lakana qudumu Zaidin ma'luman lana, maka adalah kedatangan Zaid itu telah maklum pada kita, bidzalikal ilmi, dengan ilmu yang asal dah ada tadi, min ghairi tajaddudi ilmin akhar, tanpa dibaharui oleh ilmu baru, bukan ilmu baru. Ini Imam Ghazali, bukan Imam Ghazali, itulah Imam Ghazali dalam risalah qudsiyah dia. Jadi Syekh Ahmad Zarruq nukil, dia kata umpama begitulah, nak faham, bagi kita nak faham macam mana ilmu Tuhan ni tak ada baharu. Dah berlaku semua benda baru, benda tu baharu. Ilmu Tuhan tak ada yang jadi baru. Tak ada yang jadi baru, nampak tak? Tak ada yang jadi baru. Jadi macam mana umpama macam kita tahu, contohnya kita tahu Zaid akan mari masa terbit matahari. Tak terbit lagi. Okey, tiba-tiba bila terbit matahari, Zaid mari sungguh. Jadi tahu kita kedatangan Zaid ketika terbit matahari itu dengan ilmu baru ke ilmu ada dah? Ilmu ada dah, gitu. Walillahil mathalul a'la. Nak kata macam mana? Bukan berlakunya perkara baharu tu Tuhan baru tahu, tak. Bahkan dia tahu dengan ilmunya yang telah azali. Kita ilmu hak kita ada tu dah azali. Ilmu tu dah azali, baharu juga. Cuma nak beri contoh bagaimana bahawa tajaddudul makhluqat ataupun huduthul makhluqat, berlakunya baharu makhluk-makhluk ni tidak menyebabkan baharu ilmu Tuhan. Yang baharu tu maklum itu.
ilmu tidak baharu. Okey. Benda itulah, benda yang berlaku tu waktu yang baru berlaku. Ilmu Tuhan tidak baharu. Okey. Qala fahakadha, maka demikianlah yang bagi an yufhama qidamu ilmillah. Sayugia difahami qidamnya, sedianya ilmu Allah Taala. Intaha. Wis. Kemudian katanya wa madaru zalika, dan kita kata apa nama ni, madar, paksi ataupun khulasah ataupun apa nama ni, paksilah ataupun madar ni makna putaran. Putaran asalnya makna khulasah dan juga apa? Bukan kesimpulan. Kesimpulan tu ialah benda yang asal panjang disimpulkan. Itu kesimpulan. Madar ni makna punca dia ataupun asasnya. Ayuh. Asas dan punca. Paksinya ala annahu alima wa ya'lamu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ini dia tahu perkara yang telah berlaku dan akan berlaku? Tak, tidak ada baharu ilmu bagi Tuhan. Bahkan baharu itu bahkan ilmu Tuhan itu qadim lagi azali. Madaru zalika ala annahu alima wa ya'lam. Bahawa dia tahu, dia telah mengetahui dan dia mengetahui. Alima fa'il madhi, ya'lamu fa'il mudhari'. Kenapa dia alima wa ya'lamu? Li'annahu alimun. Kerana dialah yang bersifat, dia yang alim, dia yang bersifat dengan ilmu. Asas pada masalah ini ialah dah Allah Ta'ala tahu, alima, telah mengetahui, ya'lamu, sedang mengetahui, lagi akan mengetahui. Contohlah. Tak. Kerana apa? Kerana dia yang bersifat dengan ilmu. Yang bersifat dengan ilmu tu qadim. Jadi asalnya alima wa ya'lam kerana li'annahu alim. La annahu alimun annahu alimun li'annahu alima wa ya'lam. Faham tak kan? Kalau orang ngerti bahasa Arab ni faham dah. Faham? Izzat? Nampak? Tak nampak je lah. Bukan Tuhan itu jadi alim dan bersifat dengan ilmu kerana dia alima, telah mengetahui dan sedang lagi akan mengetahui. Apa maksud? Dia bersifat apabila berlaku perkara itu. Berlaku perkara itu, baru dia bersifat. Bukan kan gitu. Bahkan dia telah awal bersifat dengan ilmu. Maka kerana dia telah awal bersifat dengan ilmu, maka dia alima wa ya'lam. Bukan dia yang kerana dia alima wa ya'lam, dia itu bersifat dengan ilmu. Nampak tak? Apa sebab ataupun elah lah kita kata. Penisbahan alim itu kerana apa? Adakah kerana dia alima wa ya'lamu, lalu kita sifatkan Tuhan dengan alim kerana dia mengetahui ilmu yang telah dahulu dan ilmu sekarang dan akan datang? Bukan itu. Tetapi dia telah sedia awal bersifat dengan ilmu sejak azali, maka dia alima wa ya'lam. Faham tak? Mudah itu. Mudah-mudah pun kalau tak faham kok, pening kok. Puak lebih kurang tak? Faham Madaru zalika. Asasnya apa? Sebab tu kata makna asas bukan khulasah. Tak? Madaru zalika ala annahu alima wa ya'lam li'annahu alim. Li'annahu muttasifun bi'ilmin azaliyyin qadim. La annahu alimun li'annahu alima wa ya'lam. Bukan dia itu baru bersifat dengan ilmu kerana dia itu alima wa ya'lam. Right? Kadza qala Syekh Abdul Abbas Al-Banna. Demikianlah kata Abdul Abbas Al-Banna. Payah juga. Apa dah? Bahasa-bahasa dia pun kena perhati juga sini. Wa fi ta'liqihi 'ala Kasyaf, seperti mana kata Abdul Abbas Al-Banna pada ta'liqnya atas kitab Kasyaf bagi Imam
Zamakhsyari inda qauli ta'ala qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Qad ya'lamu Allah. Sungguhnya Allah Ta'ala ya'lamu Allah al-mu'awwiqina minkum. Al-mu'awwiqina minkum. Allah Ta'ala mengetahui golongan-golongan yang mana yang mereka ini mu'awwiqin. Apa terjemah mu'awwiqin? Golongan-golongan ni cerita orang munafik ni. Allah Ta'ala gelar sebagai mu'awwiq. Golongan-golongan munafik yang menghalangi. Mu'awwiqin makna golongan yang menghalangi antara kamu. Siapa ni orang munafik? Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Dan orang yang berkata kepada saudara mereka, mari bersatu dengan kami. Ini surah Ahzab ni. Jadi qad ya'lamullah. Dia terjemah mana? Sungguhnya Allah Ta'ala mengetahui. Jadi dalam penafsiran ni qad dengan ya'lam. Maka dibincangkan adakah ilmu Tuhan baru ya'lam? Jadi itu keluar kalamnya itu annahu alima wa ya'lam li'annahu alim. Bukan makna dia itu alimun li'annahu alima wa ya'lam. Tengok yang mana jadi illah tu? Yang mana illah? Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum wa huwa kalamun. Ini satu ucapan kalam sahih, benar, malihun wadihun, cantik, manis, cantik lagi jelas. Kecil je. Apa dia? Annahu alima wa ya'lam li'annahu alimun la annahu alimun li'annahu alima wa ya'lam. Ubah je. Ubah dulu ke dia ni. Jadi makna lain tu. Dia kata kalam sahih, malih, indah, bagus ni, wadih. Qala ulama'una. Mesti sebut kat malih, jarang tak? Ada tak? Jangan guna malih. Jordan siah malih. Comel. Malih. Qala ulama'una, berkata para ulama kita, wala yuqalu fihi ta'ala aqilun. Tidak dikatakan pada Allah Ta'ala tu aqil. Wala darin daripada dara yadri. Kan sifat ilmu kan. Adakah bila kata Tuhan tu aqil, berakal? Sebab dia ada tahu. Ataupun darin daripada dara yadri. Darin. Ada ya tu tapi ya mahzuf lah sebab nakirah. Wala arifun, dan tidak dipanggil sebagai arif. Orang tak panggil Tuhan arif. Manusia tak apa, arif billah. Tapi Tuhan tak boleh panggil arif. Sebab makrifah ini, makna makrifah itu husulul ilmi qabla adami. Hasil ilmu sebelum tak ada. Itu makrifat. Dia makrifat merujuk pada proses terhasilnya ilmu. Maka ilmu Tuhan bukan melalui proses. Kerana apa tak boleh kata Tuhan akil wa darin wala arif likusurihi an ma'nal ilmi? Kerana ceteknya makna itu daripada makna ilmu. Ada kekurangan lah. Kekurangan lafaz-lafaz tersebut daripada makna ilmu. Jadi tak boleh kita isbatkan sifat tersebut kepada Tuhan atau lafaz tersebut kepada Tuhan. Wali qadi, bagi qadi Abu Bakar Baqillani, dia kata al ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Ini takrif ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatul ma'lum, mengetahui maklum, ala ma huwa bihi, mengikut hakikat sebenar. Mengikut apa yang ada ia dengannya. Apa hakikat sebenar sesuatu. Jadi itu takrif ilmu. Takrif nampak tak? Sini kalau kita Asyiah ni memang dia komentar dululah takrif. Berlaku padanya itu darulah. Nampak tak? Takrif ni ghairu jami' wa mani' lah. Jadi sini tidak dibincanglah. Sebab dia nak ambil yang penting penukilan kalam tu. Nak ambil mafhum je. Jadi di sini sebahagian ulama menakrifkan ilmu itu dengan ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Jadi makna kalau takrif-takrif yang
nak jami' mani atau kemah kita kena tengok kitab-kitab syuruh-syuruh dengan hawasyi ya. Fa ulzima anna kulla ilmin ma'rifatun wa aksu. Maka melazimi bahawa setiap ilmu tu makrifat dan akasnya. Mana? Bila kata ilmu itu makrifat kan? Dia kata ilmu tu makrifat. Maka diilzamkan bahawa setiap ilmu tu dia itu makrifat. Dan sebaliknya, dan setiap makrifat tu ilmu. Tidakkah bila kata ilmu tu makrifat tu, maka ilmu tu makrifat. Tadi kata tak boleh kata arif. Sekarang ni ilmu tu ditakrifkan sebagai makrifatul maklum. Maka diilzamkan hujah bahawa setiap ilmu makrifat dan sebaliknya setiap makrifat tu ilmu. Qalu faltazamahu, maka hendaklah dia mengiltizamkan berlaku berlaku persamaan antara ilmu dan juga makrifat. Jadi itu pandangan qadhi lah. Walahum fihi bahthum yatulu, maka bagi para ulama pada isu masalah ini ada bahthun yatul, bahasan dan perbincangan yang panjang. Fanzuruhu, maka hendaklah kamu lihatnya. Okey. Jadi ini pandangan kedua lah. Tu dia kata ilmu makrifat tu bila lazim, bila melazimi ilmu tu akan makrifat, melazimi makrifat tu akan ilmu. Panjang lagi lah. Tapi dari segi peritlaqkan tu, hak muktamadnya kita dah itlaq lah Allah Ta'ala arif. Sebab tidak sabit mana-mana. Kerana asma'ullah wa sifatuhu tauqifiyah. Nama dan juga sifat Tuhan ini tauqifiyah. Okey, wa ma'nal azali, makna azal pula. Al-qidamu, azali dan qidam. Makna azal ialah qidam, sedia. Allazi la muftataha li wujudihi, yang tiada permulaan bagi wujudnya. Wa qad taqaddamal kalamu alaih, dan telah terdahulu perbincangan di atasnya. Dia ambil satu pandangan ni, hak ni muktamadnya. Al-qadim wal azali mutaradifan, sama je. Ada pandangan mengatakan qadim tu al-mawjud allazi la awwala li wujudihi. Itu qadim. Al-azali pula allazi laisa lahu awwalun mawjudan kana au ghairahu. Jadi azali ni umum, sesuatu yang tiada awal baginya. Sama ada benda itu sesuatu tu mawjud tak mawjud dipanggil azali. Kalau qadim pula yang mawjud yang tidak ada awal, khusus kepada mawjud. Di sini dah sebutlah dalam hasyiah-hasyiah pada Sanusiyah ataupun pada Jawharah disebutlah. Jadi azali itu umum, qadim itu khusus. Tapi hak kaul yang masyhur dan juga asahnya qadim dengan azali itu sama je. Kalau hak kata beza dengan makna tadilah. Okey. Wa nafa biqaulihi, dan telah waqad taqaddama al-kalamu alai, dan telah terdahulu perbincangan di atasnya, atas makna azali. Wa nafa biqaulihi, dan telah menafikan musannif dengan katanya la bi ilmin mutajaddid, ilmu Tuhan tu bukan ilmu yang baharu, ila akhirih, sehingga akhirnya menafikan nafa sifata, maf'ul bagi nafa, sifatal makhluqi, menafikan sifat makhluk. Fa inna ilmahum, kerana ilmu makhluk mutajaddidun, ilmu makhluk ini sentiasa baharu, bitajaddudil ma'lumat, dengan baharunya maklumat. Sebelum ni tak tahu ke, kita tahu. Jadi ilmu makhluk ni baharu, sentiasa baharu. Wa aradun, dan dia itu arad, muntaqilun, yang berpindah, halun fi zawatihim, yang ada dan duduk pada zat diri manusia. Tapi dia boleh berpindah. Berpindah maknanya hilang lah. Pindah. Aradun muntaqilun halun fi zawatihim
Wa ya ta'ala rabbuna, dan maha tinggi maha suci Tuhan kita, an awsafi khalqihi, daripada sifat-sifat makhluknya. Wabillahi taufiq, dengan Allah Ta'ala sajalah taufik. Kemudian katanya al-iradah. Iradah, situlah wallahu ta'ala ala wa alam. Anda tak boleh nak baca sini. Ni lagi dari pusing pada tadi. Al-iradah. Ada orang komen, ada orang soalan? Tak ada. Okey, sekadar sebab tak boleh baca ni. Sekadar tu saja untuk malam ini.